Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey ya, untuk hari ni cikgu nak ajar tajuk masih lagi persamaan kuadratik. Bagaimana untuk melakar graf kuadratik. Okey. Jadi untuk melakar graf kuadratik, perkara pertama yang perlu diberi perhatian, yang pertama adalah bentuk graf tersebut. Okey. Sama ada graf kita akan jadi senyum ataupun graf kita akan jadi masam. Okey, jadi bagaimana nak tentukan bentuk graf ini berdasarkan kepada nilai A lah. Kalau nilai A kita besar daripada kosong, maka graf kita akan jadi bentuk senyum. Kalau graf kita A kita kurang daripada kosong, graf kita akan jadi bentuk masam. Okey. Yang kedua, kita kena tahu pintasan Y. Macam mana kita nak dapatkan pintasan Y? Pintasan Y akan kita perolehi apabila kita akan dapat daripada persamaan. Okey, katakan kat sini. Ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C lah kan? Okey, katalah C. Maka pintasan Y kita ialah nilai C itulah. Okey. Jadi dan yang ketiga, kita nak kena tahu juga pintasan X. Ataupun sebarang titik lain lah. Satu titik yang lain. Okey. Jadi ketiga-tiga langkah ini perlu kita tahu dulu sebelum kita nak lukis atau nak lakarkan graf. Okey, kita tengok contohlah satu contoh bagaimana kita nak melakar graf jika diberi fungsi fx. Okey. Fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 2x tolak 24. Okey. Jadi yang step pertama tadi cikgu kata bentuk graf. Jadi kalau kita tengok bentuk graf kat sini, A kita ialah 2, betul? Jadi 2 besar daripada kosong, maka graf kita bentuk senyum lah. Okey? Okey, yang kedua, kita tengok pula pintasan Y. Pintasan Y, jadi cikgu tengok dekat sini, cikgu akan dapat pintasan Y kita negatif 24. Okey. Dan yang ketiga, kita nak cari pintasan X. Okey. Jadi untuk cari pintasan X, kita kena buat pemfaktoran. Okey, dekat sini, untuk pintasan X, okey. Kita ambil balik persamaan tadi. 2x kuasa 2 tambah 2x tolak 24 ya. Jadi untuk buat pemfaktoran, kita andaikan fx kita ni kosong lah. Sebab berada di paksi x, maka fx kita ialah kosong lah. Okey. Buat pemfaktoran seperti biasa. Andai kata kita boleh kecilkan, kita kecilkan lah. Macam ni 2x kuasa 2 tambah 2 tolak negatif 24. Cikgu boleh pemudahkan lagi menjadi x kuasa 2 tambah x tolak 12. Okey. Jadi dia ada dua cara. Sama ada kamu nak tekan kalkulator, cari mod tu pun boleh. Okey. Ataupun siapa yang nak guna kira manual pun boleh. Ya, mana tahu kalau dalam dewan peperiksaan tiba-tiba kalkulator kita rosak, bateri habis ke, kita boleh guna kaedah manual lah. Manual tu macam mana? Okey, cikgu ajar balik manual. Contohnya macam kat sini, mungkin ada yang tak berapa nak pandai lagi. Okey, tengok orang yang belakang ni negatif 12. Jadi kita buat sifir apa, darab apa dapat negatif 12. Contoh kat sini kita boleh buat negatif 1 darab 12, betul? Okey, dapat negatif 12. Negatif 2 darab
6. Negatif 3. Cikgu mula dengan negatif ya. Sebab apa? Depan dia negatif. 4. Ada lagi tak? Tak ada dah. Jadi ini antara sifir yang boleh dapat negatif 12. Okey. Jadi antara dua ni cuba kamu tengok. Antara dua nombor ini, bila kita tambahkan dia, dapat tak yang nombor B ni? B ni 1 kan? Okey. Jadi kalau yang pertama ni negatif 1 tambah 12 jadi 11. Negatif 11. Salah. Yang kedua ni negatif 2 tambah 6 jadi 4. Tak betul juga. Yang ketiga ni negatif 3 tambah 4 jadi 4. Jadi 1. Okey. Jadi kita akan ambil sifir yang ketiga ni lah. Okey. Sebab bila kita tambah, dia akan dapat 1. Betul? Dia akan jadi 1. 1 samalah dengan yang ni. Okey. Jadi kita tulislah dekat situ. Okey, kita tulis kuadratik kita. Okey. Jadi cikgu tulis. Ambil yang ni je. X tolak 3. Yang sana X tambah 4. Sama dengan 0. Nampak ni cikgu ambil je. Ni negatif 3 buat kat sini. 4 buat kat sini. Okey. Maka jawapan kita X3 atau X4. Negatif 4 ya. Boleh. Jadi kalau misal kata nak tekan kalkulator pun boleh juga. Kalau tekan kalkulator tu yang sebelum ni cikgu pernah ajar. Mod 3 kali tu. Dia kita cari equation. Dia kita pergi ke degree tu. Kemudian nanti kamu akan masuklah nilai A berapa, B berapa dan C berapa kan. Sama jugalah ni. Macam ni kalau A nya 1, B 1, C negatif 2. Sama juga kaedah kalau guna kalkulator. Okey. Okey, bila dah dapat nilai, kita pun nak mula melakar graf. Okey. Jadi cikgu lebih suka buat lakaran bentuk graf dululah, bentuk senyum. Jadi cikgu pun buat graf senyum. Okey. Okey, tak kisahlah graf ke tu. Janji graf kamu tu cantik dah ya. Okey, kemudian dikata pula pintasan X dahulu. Cikgu buat tanda pintasan. Okey, katalah warna hitam ni bentuk pintasan kita lah ya. Okey, cikgu buat di tengah-tengah ni. Pintasan X dulu. Sebab apa cikgu buat pintasan X? Sebab cikgu nak masukkan X yang kita dapat tadi, iaitu 3 dengan negatif 4. Jadi cikgu bola sini 3. Negatif sebelah sana. Bubuh sebelah sini. Okey. Okey. Jadi sekarang nak lukis pintasan Y. Okey, cikgu tahu kat bawah ni memang 24. Memang betul 24. Tapi cikgu tak tahu pintasan Y tu adakah dia duduk garisan ni ke, garisan ni ke. Yang penting dia mesti 24 kan. Mungkin jadi kat sini pun boleh. Sebab kita tak tahu kat mana. Jadi untuk menentukan paksi pintasan Y, paksi Y kita ni, kita kena cari dulu satu titik. Okey. Ni yang cikgu kata cari dulu satu titik lain. Okey. Jadi nak senang, kita cari paksi simetri. Semua tahu paksi simetri. Paksi simetri tu apa? Paksi simetri tu yang duduk tengah-tengah ni lah. Maknanya yang puncak tengah ni berapa dia punya paksi simetri dia ni. Ni paksi simetri. Okey, macam mana cikgu nak tahu paksi simetri? Senang saja. Kita tengok sini paksi dia. Bilangan sini ada 4. Sini ada 3. Betul? Jadi kalau cikgu tambah, dia akan jadi 7 kotak. 7 unit. Okey? 7 unit. Dan kita akan bahagi 2.
Bila bahagi 2, kita akan dapat 3.5 lah. Kan? Jadi kalau 3.5, sini dah 3. Maknanya cikgu perlukan 0.5 lagi. Mungkin dia berada di sini. Okey? Dia berada di sini. 0.5. Okey? Jadi, paksi simetri yang kita akan lukis, dia berada di 0.5. Silap negatif lah. Negatif 0.5. Okey? Jadi, kita akan tengok cikgu terpadam pula graf ni. Okey. Kita lagi lukis balik ni. Okey. Maknanya, kat sinilah kosong kita. Basis simetri 0.5. Cikgu akan ambil pintasan Y kita di sini. Ni kosong lah. Okey. Jangan pula pergi tanda paksi Y ni dekat 0.5. Memanglah sini 0.5 kan. Negatif 0.5. Tapi ni sebenarnya dia punya paksi simetri. Kita nak lukis paksi Y. Tapi cikgu tak tulis paksi Y ya. Cikgu gantikan dengan Fx lah. Sebab apa? Sebab kita sebenarnya cari Fx. Okey. Jadi kalau kamu tengok, ini sepatutnya kalau kita lukis mula ni, dia jadi macam ni lah. Kat sini paksi simetri dia. Okey. Okey. Jadi dah siap lah kita punya lakaran graf kita. Bila dia kata lakar graf tu, tak semestinya kita kena lukis dia cantik-cantik lah. Okey. Jadi kita tengok. Dah siap dah kita punya graf. Yang bawah-bawah ni boleh je padam. Yang ni cikgu nak tunjuk saja kan. Okey. Yang ni pun kalau titik koordinat ni maknanya kat sini puncak dia lah. Dia macam ni. Dia sepatutnya jadi macam ni. Okey. Di sini akan jadi 20, negatif 24. Mana dapat negatif 24? Ni. Sini ya, silap. Pintasan Y. Negatif 24. Sini ya. Yang kena ni. Okey. Jadi kita tengok soalan seterusnya nanti.